Okey, seterusnya kita nak tengok barisan pertahanan badan yang pertama. Okey, kita tengok ya. Barisan pertahanan badan yang pertama adalah terdiri daripada barisan fizikal. Mungkin dia adalah barisan fizikal. Sekejap saya highlightkan. Barisan fizikal dan kimia. Mungkin boleh jadi barisan fizikal, mungkin boleh jadi barisan kimia. Okey, nanti saya terangkan apa maksud fizikal dan kimia tadi. Yang menghalang patogen daripada masuk ke dalam badan kita. Barisan pertahanan pertama merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik. Dia tidak spesifik. Tindakan dia adalah secara umum. Secara umum. Dan berfungsi untuk menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. Okay, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan barisan pertahanan badan yang pertama ni. Okay, macam ni. Okay. Contohnya macam ni lah ya. Saya tunjukkan contoh macam ni. Okay, katalah ni kita. Kata manusia. Okay, ni manusia. Kita, di sekeliling kita ada 3 barisan pertahanan. Okay, barisan pertahanan 1 barisan. 2 barisan dan 3 barisan. Okay. Ini adalah barisan pertahanan yang pertama. Kalau ada patogen kat sini, patogen ni dia kena lepas barisan pertahanan yang pertama. Okay. Sekiranya dia lepas barisan pertahanan yang pertama ni, dia kena menghadapi barisan pertahanan badan kita yang kedua. Sekiranya dia boleh lepas barisan pertahanan badan yang kedua, dia akan menghadapi barisan pertahanan badan kita yang ketiga. Apa dia barisan pertahanan badan kita yang ketiga? Dan sekiranya barisan pertahanan badan kita yang ketiga pun dia dapat lepas, barulah patogen tadi dapat masuk ke dalam badan kita. Jadi sebenarnya bukan senang-senang patogen tu boleh masuk dalam badan kita, dalam badan kita sebenarnya. Dia kena melalui beberapa lapisan pertahanan badan. Dan sekarang ni kita nak belajar apakah lapisan pertahanan badan yang pertama tadi. Kita tengok sini. Okey, barisan pertahanan badan yang pertama. Kita tengok, pertama sekali kita tengok kulit kita. Saya nak highlightkan kulit dulu. Sebab kulit adalah lapisan yang paling besar. Permukaan yang paling besar pada badan kita adalah kulit. Kulit. Kulit merupakan pelindung fizikal. Yang ni yang dikatakan barisan pertahanan fizikal ni tadi. Kulit merupakan, sekejap saya tanda. Merupakan pelindung fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen kerana sifatnya yang liat. Pertama, kena highlight ni. Kulit ni, kenapa dia dapat halang kemasukan patogen? Sebab sifat kulit tu liat. Sifat kulit yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Ini poin yang pertama. Sifat kulit yang liat dan sukar untuk mikroorganisma nak masuk. Okay, yang pertama. Ini yang pertama kena ingat. Yang kedua, penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit adalah secara berterusan. Ini menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Maksudnya macam ni kulit kita akan sentiasa digantikan oleh sel-sel baru. Setiap minit, setiap saat, kulit kita, sel-sel yang mati yang ada pada permukaan kulit tu akan tertanggal. Dan yang tertanggal tadi akan sentiasa digantikan oleh sel baru. Maksudnya sel kulit kita sentiasa melakukan proses mitosis untuk menghasilkan sel-sel yang baru untuk menggantikan sel-sel yang dah rosak ataupun mati. Jadi, kalau ada bakteria yang hidup pada permukaan sel kulit kita, dia akan tertanggal. Jadi bila sel tu tertanggal, bakteria tu pun akan akan tertanggal lah juga. Jadi dia tak boleh stay kat situ. Sebabkan lapisan itu sentiasa disalin baru. Macam kat rumah kita lah cadar.
Contohnya kita kata cadar kaki kita kan. Setiap minggu kita akan basuh. Ganti dengan cadar baru. Minggu depan kita basuh lagi, kita ganti dengan cadar baru. Jadi mikroorganisma tu dia tak sempat nak membiak kat situ. Sama macam kulit lah. Cikgu buat contoh cadar tu, analogi dia macam kulit kita. Sebab sel kulit kita akan sentiasa tertanggal. Kita tak nampak. Benda ni kita tak nampak. Sebab dia kecil. Jadi sentiasa akan berlaku mitosis pada sel kulit untuk menggantikan sel kulit yang dah mati tadi tu. Tu poin yang kedua. Yang ketiga, pada kulit kita ada perembesan sebum. Pada kulit kita ada perembesan sebum, iaitu minyak. Pada liang-liang kulit ada perembesan sebum. Minyak. Minyak dan asid dalam sebum. Sebum ni macam sejenis cecair. Kat dalam tu ada minyak, ada asid. Inilah yang menghalang pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Menghalang. Dia ada kelenjar sebum, ada kelenjar peluh. Jadi sebum tadi dia ada air, dia ada minyak dan asid. Minyak dengan asid inilah yang akan menghalang pertumbuhan bakteria pada permukaan kulit. Okey, yang keempat, peluh. Peluh yang dirembeskan oleh kulit juga mengandungi enzim lysozim. Peluh kita, dalam peluh tu dia ada enzim lysozim. Enzim ini berupaya pecahkan dinding sel setengah bakteria. Dia pecahkan dinding sel bakteria. Kalau dah pecah dinding sel bakteria, maksudnya bakteria tu tak boleh hidup lah. Jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4 fungsi kulit untuk menghalang kemasukan patogen. Ini adalah barisan pertahanan badan yang pertama dan dia bertindak secara umum. Semua bakteria, semua virus, tindakan dia sama je. Dia tak spesifik. Tak spesifik tu maksudnya dia tak kuat sangat lah. Okey. Yang kedua, enzim lysozim. Tadi kan enzim lysozim cikgu kata ada dalam peluh bukan? Okey, dia pun ada dekat tempat lain juga. Enzim lysozim juga boleh didapati dalam air mata. Air mata bila kita nangis. Sebab tu kadang-kadang kita perlu menangis. Bila kita menangis, kita keluarkan air mata. Air mata tu ada enzim lysozim yang menghalang kemasukan patogen dalam badan kita. Okey, enzim lysozim ni ada dalam air mata, hingus dan juga air liur. Dalam tu ada enzim lysozim. Enzim ini dapat mengurai tu maksudnya dipecahkan. Pecah dan seterusnya membunuh sesetengah jenis bakteria. Jadi bukan saja-saja Tuhan tu jadikan hingus, jadikan air mata, jadikan air liur. Dalam tu ada enzim lysozim. Okey? Kadang-kadang penting juga sekali tu kita kena nangis juga. Perasan tak kadang-kadang bila mata kita terkena habuk, mata kita akan berair kan? Itu adalah satu tindak balas untuk mengeluarkan air mata. Jadi bila air mata tu keluar, air mata tu ada enzim lysozim, dia akan musnahkan lah kalau ada bakteria ke dalam debu-debu habuk tadi. Okey, yang ketiga, membran mucus. Membran mucus. Apa dia membran mucus? Kalau cikgu sebut membran tu maksudnya lapisan yang nipis lah ya. Lapisan yang nipis. Membran mucus yang melapik salur respirasi. Salur respirasi ni contohnya macam trakea. Okey. Membran mucus tadi yang melapik permukaan dalam saluran respirasi, dia akan merembeskan bendalir melekit yang kita panggil mucus. Mucus ini dia ada enzim lysozim juga untuk musnahkan bakteria dalam udara sekiranya mereka memasuki kita punya saluran respirasi.
Contohnya macam kat sini lah, kat trachea ni. Katalah bakteria tadi dia boleh lepas masuk ikut hidung, dia boleh lepas. Okey lah. Tapi dia kena hadap kat sini. Sebab kat dalam kita punya saluran trachea tu, dalam saluran trachea tu ada satu membran yang nipis, namanya membran mucus. Membran mucus tu dia akan mengeluarkan bendalir melekit. Dia macam gam tadi tu. Dalam bendalir yang melekit ni, dia ada enzim lysosome juga untuk musnahkan bakteria yang berjaya masuk ke dalam kita punya saluran respirasi kita. Yang keempat, mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Awak perasan tak kalau kita luka, kita terkena pisau ataupun apa-apa saja, bila kita luka, tak lama selepas itu luka di kawasan tu darah dekat kawasan luka tu dia akan membeku. Okey, dia akan membeku. Pembekuan darah yang berlaku di situ sebenarnya bukan saja boleh menghalang kita daripada kehilangan darah yang banyak, tetapi sebenarnya adalah salah satu kaedah untuk menghalang patogen daripada luar masuk. Jadi ada pembekuan darah, kawasan kat situ darahnya akan jadi keras. Bila keras dia macam barrier ataupun penghalang patogen daripada masuk ke dalam darah kita melalui lubang-lubang yang terbuka tadi. Bila kita luka, ini adalah peluang untuk bakteria tu masuk kat dalam. Okey, bila dah luka, kita punya kulit dah terbuka, jadi dia akan attack masuk kat dalam kita punya darah. Jadi bila ada proses pembekuan darah kat situ akan beku, darah kat situ akan mengeras. Jadi luka tadi akan tertutup. Ini akan menghalang bakteria daripada masuk kat dalam badan kita. Dan yang last sekali adalah asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni ada dekat dalam perut. Kan kita belajar sebelum ni, kita akan belajar sistem pencernaan. Asid hidroklorik akan dirembeskan oleh jus gaster, akan dirembeskan oleh kelenjar gaster dalam perut. Okay? Dia adalah salah satu cara sebenarnya juga untuk membunuh bakteria yang mungkin masuk melalui makanan. Jadi ada fungsi lah. Asid hidroklorik tu saja bukan saja medium untuk tindakan enzim pencernaan seperti pepsin, malah dia juga merupakan satu bahan yang dapat membunuh bakteria yang hadir ataupun yang masuk sekali dengan makanan kita. Okey, ini adalah antara contoh sistem pertahanan badan kita yang pertama. Sistem pertahanan badan kita yang pertama. Jadi untuk ni, cikgu nak awak buat nota macam ni. Okey, barisan pertahanan badan yang pertama. Jadi ada kotak-kotak kat situ, ada 5 kotak. Awak isikanlah benda-benda ni. Ya. Tulis balik. Ataupun nak ringkaskan lagi ke, ikut suka. Okey.